Assalamualaikum dan selamat datang ke channel AA Fitness Edu, tempat korang menerima ilmu tentang kesihatan dan juga fitness. Hari ini saya nak sharekan dengan anda semua jenis senaman HIIT ataupun High Intensity Interval Training dan juga at least Low Impact Steady State Workout. Sebelum tu, bagi yang baru hadir ke channel ni yang belum tekan button subscribe kat bawah lagi, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah belah kanan ni, dan juga korang boleh tekan loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Apa tunggu lagi? Let's go! Hai semua, bagi yang baru hadir ke channel ini, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah video ni dan aktifkan tombol loceng supaya korang boleh menerima notifikasi apabila video di-upload. Terima kasih! HIIT ataupun High Intensity Interval Training dalam bahasa Inggerisnya, sejenis senaman yang berintensiti tinggi dan juga digabungkan dengan berintensiti sederhana dan dilakukan dalam masa yang singkat dan pendek. Masa selalu yang diambil untuk menghabiskan HIIT ini dalam lingkungan 10 ke 30 minit bergantung kepada fitness level seseorang. Untuk HIIT, 70% ke 90% kita perlu capai daripada maksimum heart rate kita ataupun MHR. Untuk list ataupun low intensity steady state, dia sejenis senaman ataupun exercise yang dilakukan dengan berintensiti rendah dan dilakukan dalam tempoh masa yang panjang. So selalunya orang yang buat list ni, dia akan mengambil masa ke 30 minit hingga ke sejam, dan malah ada yang akan buat lebih daripada sejam. Dia bergantung kepada dia punya fitness level juga. Untuk list 40% ke 60% perlu dicapai daripada maksimum heart rate untuk menjadikan dia adalah list workout. Contoh senaman yang anda boleh ambil daripada HIIT adalah jogging, swimming, latihan bebanan, bodyweight training, crossfit, tabata ataupun lain-lain. Untuk contoh list exercise pula, korang boleh membuat jogging, brisk walking, and then swimming, cycling dan aktiviti kardiovaskular lain. Mesti anda semua pelik kan, macam mana jogging itu boleh jadi high intensity, macam mana jogging itu boleh jadi list workout. Untuk nak menentukan HIIT ataupun list tersebut, dia bukanlah bergantung kepada workout apa tu jenis senaman yang kita buat. Akan tetapi korang kena melihat dari segi kesusahan senaman tersebut dan macam mana korang membawa senaman tersebut. Saya ambil contoh seperti jogging. Bila korang buat jogging, saya ambil contoh, kita ambil track padang 400 meter. Contoh, kalau korang membuat 100 meter pertama, anda jogging. Lepas tu 100 meter kedua, anda speed. 100 meter yang seterusnya anda jogging, dan untuk menghabiskan 100 meter yang terakhir tu anda speed. Dekat situ anda dah memvariasikan. So bila korang speed, rupanya tu korang boleh mencapai maksimum heart rate. Untuk list workout pula, bila korang je santai berjogging dekat taman tasik ke dekat kawasan perumahan ke, korang just relax, korang tak memikirkan, korang tak kejar-kejar, korang just jogging macam biasa hari-hari, macam hari-hari biasa, korang tak laju, korang just slow, slow pace. Itu bermaksud anda berada dalam list workout. Untuk HIIT, tidak semua orang boleh melakukannya. Anda kena betul-betul sihat, tidak ada penyakit kronik, anda tidak mempunyai kecederaan yang serius yang boleh menyebabkan anda mendapat kecederaan lebih parah. Dan selalunya HIIT ini dilakukan oleh orang-orang yang fit, tahap kardiovaskular dia sangat baik untuk melakukan HIIT. Kalau korang jogging dalam masa 10 ke 20 minit pun korang dah pancit, so maksudnya anda tak boleh lagi untuk join HIIT ni sebab dia berisiko tinggi. Untuk low intensity ataupun list training, kebanyakan yang join list training ini adalah seperti orang-orang yang ada penyakit kronik seperti jantung, darah tinggi, lepas tu mungkin ada diabetes, ataupun orang yang punya badan yang besar ataupun obes. Bukan itu sahaja, orang-orang yang ada injury ataupun orang-orang yang ada sakit lutut ke, dia tak boleh nak bergerak terlalu lama ke. So list training ni adalah antara yang terbaik untuk diaplikasikan untuk kita nak kekal bersenam, kekal sihat, kekal berpeluh sepanjang masa.
Kebaikan HIIT adalah sangat mudah. Yang pertama adalah menjimatkan masa. Sama sekarang ni kita busy bekerja. Seorang tu pun kadang-kadang ada sampai 2 kerja dia buat kan. So busy. Orang-orang yang fit ni pun kadang busy juga. Mungkin disebabkan klien ke, kalau dia personal trainer ataupun lain-lain. So benda ni sangat bagus sebab anda tak perlu buat terlalu lama. Yang kedua adalah ini cara yang terbaik untuk anda membakar kalori ataupun membakar lemak dengan lebih cepat. Dia bukan sahaja membakar lemak ataupun kalori semasa korang workout. Dia memberi kesan kepada 12 jam dan 24 jam lepas anda workout. Dan ada yang mengatakan bahawa sampai ke 48 jam kesan pembakaran daripada hasil daripada HIIT yang mereka buat. Selain itu, dia boleh meningkatkan kita punya tahap kapasiti anaerobik dan juga aerobik dalam seseorang, dan juga meningkatkan metabolisme dalam kadar masa yang lama. Untuk kebaikan list, senaman list ni adalah lebih santai dan relax. So anda tak perlu nak stres, tak perlu nak fikir penat. So just enjoy bila korang jogging atau brisk walk. Tak perlu fikirkan cepat penat dan lain-lain. Yang kedua, sesuai dengan semua orang, sesuai dengan semua umur, tak kisah tua, muda, yang ada sakit. So yang ni pun boleh buat juga. Itu kebaikan list. Kebaikan yang ketiga untuk list ni, dia meningkatkan kadar kapasiti aerobik dan juga meningkatkan metabolisme seseorang untuk nak membakar lemak dan juga membakar kalori dengan lebih efisien. Dah sembang pasal kebaikan, so kita sembang pula tentang keburukan kedua-dua exercise ini. Anda tidak boleh membuat exercise yang terlalu lama. Sebabkan dia ber-high intensity tinggi dan dia cepat mencapai maksimum heart rate. Memang tak digalakkan untuk buat terlalu lama. So lebih kurang 15 minit ke 30 minit. Keburukan kedua untuk HIIT adalah mudah untuk mendapat risiko kecederaan. Sebab apabila kita buat HIIT ni, kita kadang lupa tentang kita punya posture dan juga form. Ini boleh membawa kepada kecederaan. Untuk keburukan list pula, yang pertama adalah memakan masa lah. Yang kedua pula, list ni anda semua kena buat kerap, dengan lebih kerap berbanding dengan HIIT. Kalau HIIT anda boleh buat dalam 3 ke 4 kali seminggu. Kalau list training, anda kena membuat dalam 5 ke 6 kali seminggu untuk mencapai tahap pembakaran kalori dan juga lemak yang efisien. Keburukan yang ketiga ada pada list training ini adalah dia tidak efisien untuk jangka masa yang panjang. So mana yang terbaik? Jawapan saya adalah tidak ada yang terbaik. Pemilihan HIIT atau list training ini bergantung kepada diri kita, apa kita punya goal, apa kita punya matlamat untuk join fitness. Yang pertama, jika goal anda untuk menurunkan berat badan yang dengan cara cepat dan drastik, so anda boleh mengamalkan konsep HIIT ini. Tetapi ingat, anda kena kuatkan dulu kardiovaskular anda dengan list dulu, lepas tu anda boleh upgrade ke HIIT. Kalau anda seorang yang nak membina otot ataupun nak growth masa, anda tidak sesuai dan tidak digalakkan untuk membuat HIIT ini. Pada fasa pertama anda boleh buat, tapi untuk long term anda tidak boleh buat disebabkan HIIT ini akan memakan anda punya otot-otot anda dan mengecilkan otot-otot anda. So list adalah yang terbaik untuk long term bagi orang-orang yang nak membuat masa. So bagi orang-orang yang sakit, yang ada penyakit kronik dan juga sakit-sakit lutut dan lain-lain, so anda ni nak bersenam, anda juga nak berpeluh macam orang lain. Apa yang anda boleh buat adalah list training. Anda tidak perlu buat high intensity interval training. Sebab apa? Ia boleh memudaratkan anda. Dan juga list training ini adalah yang terbaik sebab dia relax dan santai. Dan apa-apa pun yang anda pilih, dia bergantung balik kepada anda dan niat anda. Itu sahaja dulu untuk sharing pada kali ini. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh komen di bawah. Itu sahaja pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Ciao.